Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min tafarraqam masuma ba'd. Jadi terima kasih kepada saudara pengisi majlis, saudara Zulfalhi bin Muhammad kan. Saudara sahabat saya. Dan yang dimuliakan Ustaz Rizwan Mazaki selaku pengasas kepada pentas Kendiri dan Tersendiri ini, dan seterusnya yang dihormati, yang dimuliakan abang-abang, mahasiswa yang ada pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali lah ana perkenalkan diri dahulu. Ana Ahmad Ismat Muhammad Nasir, selaku mahasiswa tahun 2 Universiti Al-Azhar Kuliah Usuluddin. InsyaAllah pada malam ini akan membentangkan sedikit tajuk yang mungkin agak berat dan agak complicated sikit untuk sebahagian daripada kita, tapi insyaAllah saya akan cuba mengurangkan dan merendahkan bahasa, dan supaya insyaAllah apa yang kita bincangkan pada malam ini dapat kita sama-sama kupas dan manfaatkan di masa akan datang insyaAllah. So tajuk yang diberikan macam boleh tengok kat slide depan, Islam and Philosophy Between Revelation and Reason. Islam dan falsafah antara revelation, wahyu, dan juga reason. Reason ni kalau kita nak terjemahkan ikut dalam falsafah punya disiplin adalah logik ataupun rational, bukan sebab macam yang kita biasa gunakan dalam sains sebagainya kan. So reason tu sebab, reason tu adalah logik ataupun rational. Jadi next slide. Pertama sekali ada 3 kata kunci kepada pembentangan saya pada malam ini. 3 Yang pertama sekali adalah definisi. Definisi apa tu Islam, apa tu falsafah. Ini adalah yang kita akan bincangkan. Pertama sekali definisi. Dan yang kedua, kata kunci yang kedua adalah hubungan. Hubungan antara falsafah dan Islam dari sudut persamaannya dan perbezaan. Jadi kita nak tengok apa hubungan antara falsafah dan Islam supaya kita dapat sama-sama tengok dan kita lihat di manakah titik bertemu Islam dan falsafah, dan apa titik yang membezakan antara kedua-dua ni. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah interaksi. Ini yang paling penting, yang ketiga paling penting. Interaksi antara akal dan wahyu. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam tajuk tadi adalah antara wahyu dan logik ataupun reason yang kita kata tadi. Next slide. So boleh faham 3 kata kunci tadi. Yang pertama definisi, yang kedua hubungan, yang ketiga adalah interaksi. Kemudian kita terus kepada istilah ataupun definisi Islam yang kita tahu. Yang pertama, Islam dari segi bahasa ada 2, saya letakkan 2 takrifan untuk Islam, bahasa dan juga istilah. Mana boleh Ustaz? Bisa ke depan kan? Boleh nampak semua. Definisi Islam kita ada 2, bahasa dan juga syarak. Bahasa bermaksud kita gunakan istilah istislam ataupun inqiyad. Al-istislam dan al-inqiyad, yang bermaksud menyerahkan diri, yang diambil daripada ayat Quran, afaghayra dinillah yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maksud perkataan aslama dalam ayat ini adalah bermaksud menyerahkan diri. So jadi daripada ayat ini kita boleh ambil satu kata yang mengatakan bahawa Islam adalah maksudnya menyerahkan diri secara bahasa. Dan yang kedua, syarak, kita boleh melihat maksudnya adalah seperti berikut. Ini yang muktabarlah, yang diiktiraf sebagai satu maksud Islam yang kita faham dalam kehidupan kita seharian, iaitu menyerahkan diri secara total pada segala suruhan dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Taala. Ini bermaksud bahawa adalah kita sebagai seorang manusia yang bergelar Muslim, kita meletakkan seluruh kehidupan, daripada perbuatan, perkataan dan juga segala inci hidup kita pada suruhan dalam Allah Taala. Apa yang Allah suruh, kita buat. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Dan inilah yang kita katakan sebagai seorang yang Muslim dari sudut syarak. Next. Kemudian kita tengok terus pada falsafah punya definisi. Saya letakkan 3 skop perbincangan dalam definisi ini.
Yang pertama, bahasa. Macam mana asalnya perkataan falsafah itu timbul? Diambil daripada perkataan Yunani, Greek. Yang pertama, yang daripada dua perkataan, iaitu satu philo, love, dan sophia, wisdom. Jadi gabungan dia adalah love of wisdom. Okey. Atau dalam bahasa Arabnya mahabbatul hikmah, kecintaan kepada kebijaksanaan ataupun wisdom itulah. Okey, seterusnya daripada Encyclopedia Britannica, ensiklopedia yang terkenal untuk maklumat semua hadirin. Sebuah critical examination of the grounds for fundamental beliefs. Maksudnya adalah sebuah kajian kritis kepada tapak asas kepercayaan. Kita boleh katakan sebenarnya dalam bahasa lebih mudah, kita bincang tentang asas kepercayaan. Kaji. Lepas dapat semua kajian, apa daripada semua kajian-kajian ni, teori yang timbul atau belief yang timbul daripada semua kepercayaan yang ada. Nanti kita akan lebih bincang, perdetailkan lagi lah, insya-Allah. Dan seterusnya, daripada buku Philosophy A Beginner's Guide mengatakan bahawa philosophy is a study of problems which are ultimate, abstract and very general. These problems are concerned with the nature of existence, knowledge, morality, reason and human purpose. Okay, daripada sini kita boleh nampak perkaitan je, bahawa dalam perbincangan falsafah ni kita membincangkan tentang perkara yang general dan abstract, dan apa perbincangan adalah tentang knowledge, existence, kewujudan, pengetahuan, moral, reason and human purpose. Kenapa manusia diciptakan? Kemana dia akan pergi? Itulah antara falsafah punya perbincangan lah. Okey. Jadi selepas kita melihat falsafah dan juga Islam punya definisi, kita boleh simpulkan kepada beberapa poin. So, next slide. Okay. Yang pertama, lapangan perbahasan ataupun apa majal ataupun lapangan kita boleh kata tentang apa yang Islam bincangkan dalam sebagai seorang Muslim. Kita akan melihat Islam bincang tentang dunia dan akhirat. Seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Ankabut sana, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata dalam Quran, dan ambillah apa yang Allah Taala kurniakan kepada kamu daripada negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bahagian kamu pada dunia. Jadi Islam meletakkan batasan, ini batasnya, supaya seimbang antara dunia dan akhirat. Tak lebih tak kurang, tapi gambar ni memang macam lebih sikit kan. Apalah, ini sekadar simbolik untuk melihatkan bahawa Islam membincangkan tentang dua perkara, dunia dan akhirat. Dan dunia itu pun kita boleh lihat Islam meletakkan konsep asas kepada semua perkara dalam kehidupan, dari sudut politik, sosial, ekonomi, hubungan antara individu dengan individu lain, hubungan antara individu dengan alam, individu dengan haiwan. Dan itulah perbahasan Islam dunia. Kalau akhirat, kita boleh lihat macam mana Islam berbicara tentang kehidupan selepas mati. Apa persediaan? Apa perlu bekalan yang kita ada? Ke mana kita akan pergi? Syurga atau neraka? Jadi itulah Islam. Perbincangannya daripada tadi kita tengok definisinya. So next slide.